Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kembali semula belajar tentang matematik tingkatan 2 bab 2 iaitu pemfaktorian dan juga pecahan algebra. Okey, factorization and algebraic fractions. Baik, last week kita dah belajar tentang cara untuk kita faktorkan persamaan tersebut dengan menggunakan HCF. Okey, hari ini kita nak belajar tentang cara yang kaedah yang kedua iaitu difference of squares. Okay, saya tulis kat sini. Difference of squares. Pada my handwriting. Tulis laju sangat. Difference of squares ni adalah metod yang kedua yang kita nak pakai apabila metod HCF dah tak boleh pakai. Ingat kalau apa-apa kita tengok persamaan tu, kalau boleh guna HCF, kita guna HCF dulu. Kalau tak boleh guna HCF, barulah kita tengok metod yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Okey, kita tengok contoh soalan ni saya bagi. B kuasa 2 ditolakkan dengan 4. Kalau kita nak bahagikan dengan, kita nak gunakan cara HCF, apa yang kita buat? Kita tengok nombor dia. Sini nombor, sini pun nombor. Nombor kat sini adalah nombor 1, nombor kat sini adalah nombor 4. Jadi tak ada nombor yang paling kecil boleh dibahagikan dengan 1 dengan 4. So ni nombor dia tak boleh bagi. Kedua kita tengok huruf. Sini ada B, sini tak ada B. Jadi macam mana kita nak keluarkan? Macam mana kita nak bahagi? Tak boleh. Jadi untuk yang persamaan jenis macam ni, kita tak boleh nak bahagikan dia, maka kita tak boleh nak guna cara HCF. Jadi cara apa yang kita boleh buat? Jadi kita gunakan kaedah difference of squares. Okey, difference of squares ni syarat-syarat utama dia untuk kita menggunakan kaedah ni adalah, kita kena tahu dia ada dua side. Ni adalah sebelah kiri, ni adalah sebelah kanan. Okey, saya labelkan kat sini. Kiri dan juga kanan. Ni dia punya syarat-syarat untuk kita buat difference of squares. Simbol di tengah-tengah ni mesti simbol tolak sahaja. Simbol tolak sahaja, barulah kita boleh guna difference of squares. Okey, ni sangat penting simbol tolak sahaja. Sangat-sangat penting. Okey. Dalam kedua-dua side, kiri dan juga kanan ni, dalam dia semua ni term di dalam ni mesti kuasa 2. Kalau dia tak kuasa 2, kita mesti tukarkan dia kepada kuasa 2 dulu. Okey, kedua-duanya mesti dalam bentuk kuasa 2. Mesti kat sini kuasa 2. Sini pun mesti kuasa 2 kesemuanya. Okey, ingat dalam ni semua kena kuasa 2, dalam ni pun semua kena kuasa 2 dan simbol di tengah-tengahnya adalah tolak. Barulah kita boleh jadikan dia difference of squares. Okey, kembali kepada soalan ni. Okey, saya tulis semula soalan ni B kuasa 2 ditolakkan dengan 4. Ingat syarat saya cakap tadi? Sini semua kena kuasa 2. Sebelah kanan semua kena kuasa 2 dan di tengah-tengahnya mesti simbol tolak. Okey, syarat yang pertama, sebelah kiri semua kuasa 2 dah tercapai. Tengah-tengah simbol tolak dah tercapai. Yang sebelah kanan ni yang belum tercapai. Dia belum kuasa 2. Jadi apa yang kita kena buat untuk menepati syarat dia adalah nombor 4 ni kita kena tukarkan dia kepada nombor kuasa 2. Apa nombor yang kuasa 2? Kita dapat 4. Okey. Jadi 4 adalah bersamaan dengan 2 kuasa 2. Betul tak nilai dia sama? Okey, ini adalah nilai dia yang sama. Okey, nilai 4 adalah sama nilai dia dengan 2 kuasa 2. Okey, sekarang kita tengok balik. Sebelah kiri dah kuasa 2, tengah-tengah simbol tolak dan di sebelah kanan pun dah nombor kuasa 2. Nampak dah mendapati syarat. Ada 3 syarat. Kiri mesti kuasa 2, tengah mesti tolak, yang kanan ni mesti kuasa 2 kesemuanya sekali. Jadi, bila dah jadi macam ni, okey, maka ni tak siap lagi ni belum siap lagi, maka kita boleh tuliskan persamaan ni yang dah kuasa 2 semua ni, kita boleh tulis dia sebagai B tolak 2, B tambah 2. Maka ni adalah pemfaktorian bagi B kuasa 2 tolak 4 tu tadi. Kita akan dapat inilah jawapannya. Okey, ni adalah jawapan dia. Kalau kita kembangkan semula persamaan ni, kita akan dapat balik B kuasa 2 tolak 4. Okey, kita cuba. Saya kembangkan. B darab B, B darabkan dengan 2. B darab B, kita dapat B kuasa 2. B darab 2, kita akan dapat 2B positif sebab positif darab positif. Seterusnya, negatif 2B darab B, kita dapat negatif 2B. Dan yang terakhir, negatif 2 darabkan dengan 2, kita dapat negatif 4. Okey, kita tengok yang di tengah-tengah ni, like term. Positif 2B, tolakkan dengan 2B. Positif 2B, tolakkan dengan 2B, maka akan terhapuslah kedua-dua benda ni. Okey, maka apa yang tinggal adalah B kuasa 2 tolak 4, which is sama balik macam kita punya soalan. Yang macam saya cakap tadi, syarat dia sebelah kiri dan sebelah kanan mesti kedua-duanya kuasa 2 dan tengah-tengahnya mesti simbol tolak. Okey, saya tunjukkan contoh satu lagi. Okey, contoh lagi. A kuasa 2 ditolakkan dengan 16. Okey, mudah je. Sebelah kiri ni kita tengok
Ni dah kuasa 2, settle. Tengah-tengahnya adalah tolak. Dan sebelah kanan dia adalah 16. Okey, ni dah syarat. Ni dah menepati syarat. Yang kanan ni belum menepati syarat lagi. Apa nombor yang 16 ni boleh tukar dia? Kita boleh tukar 16 ni jadi nombor apa yang kuasa 2? Ada tak? Apa pun nombor yang kuasa 2 jadi 16? Ada. Jawapan dia adalah 4. Jadi kita tukarkan dia menjadi A kuasa 2 ditolakkan dengan 4 kuasa 2. Okey. 16 sekarang dah bertukar menjadi 4 kuasa 2. Dia mesti sama value ya. 16 adalah sama nilai dengan 4 kuasa 2. So sekarang dia dah menepati syarat A kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ni kuasa 2, ni pun kuasa 2. Tengah-tengah dia ada tolak. Maka kita boleh tulis dia sebagai A tolak 4. A tambah 4. Okey, mesti ada yang tanya, cikgu, mesti tolak ke depan? Kalau tambah kat depan boleh tak? Contoh macam ni. A tambah 4. A tolak 4. Boleh tak jawab macam ni? Boleh. Kedua-duanya adalah betul. Okey, macam ni boleh, macam ni boleh. Tak kisah nak tolak dulu ke, nak tambah dulu ke. Yang penting mesti ada kedua-duanya sekali. Satu tolak, satu tambah, satu tambah, satu tolak. Kedua-duanya sekali betul. Tapi jangan jawab kedua-duanya sekali dalam exam. Pilih salah satu je. Okey, nak jawab ni, yang ni je jawapannya. Nak jawab ini, yang ni lah jawapannya. Jangan dua sekali. Okey, contoh lagi. C kuasa 2, alamak pen merah pula. Okey. Seterusnya, C kuasa 2 ditolakkan dengan 81. Okey, ni dah menepati syarat kuasa 2 dah. Tengah-tengah ditolak, 81 ni belum nombor kuasa 2. Apa nombor yang kuasa 2 jadi 81? Okey, nombornya adalah 9. Okey, 9 kuasa 2 jadi 81. Okey, jadi kita tulis balik C kuasa 2 ditolakkan dengan 9 kuasa 2. Okey, bila kedua-duanya dah ditukarkan menjadi kuasa 2, sini kuasa 2, sini pun kuasa 2, maka kita boleh tulis dia sebagai C, alamak, A lah pula. C kuasa 2, tak ada kuasa 2 dah. Kita boleh tulis dia sebagai C tolak 9 dan juga C tambah 9. Tengok tengok betul-betul. C kuasa 2 ni dah tak ada. Saya tulis dia 1 tolak, 1 tambah. Dan ini adalah jawapan yang terakhir. Okey, nanti mesti ada yang tanya, cikgu, macam mana nak tahu 16 ni kita nak tukar jadi 4 kuasa 2? Macam mana nak tahu 81 ni boleh tukar jadi 9? Okey, benda ni benda mudah je. Apa yang kita perlu buat adalah gunakan kalkulator kamu. Tekan kalkulator square root. Contoh saya tunjuk kalkulator kat sini. Okey, saya ada kalkulator saintifik. Saya tekan kuasa 2. Okey, ni adalah punca kuasa 2. 81 saya tekan sama dengan dia keluar kat sini 9. Maksudnya 81 ni adalah hasil daripada 9 kuasa 2. Okey, kalau 36 contohnya, apa dapat 36? Apa nombor apa kuasa 2 dapat 36? Kita tak tahu kan. Okey, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 36. Tekan punca kuasa 36. Keluar jawapan kat situ 6. Maksudnya 6 tu, 6 kuasa 2 kita akan dapat 36. Okey, contoh lagi, cikgu, 144. Apa dapat 144? Berapa kuasa 2 dapat 144? Kita tekan punca kuasa 2, 144. Kita dapat 12. Maksudnya 144 adalah sama dengan 12 kuasa 2. Okey, boleh faham apa kamu tekan kalkulator saja. Macam tadi kita buat tadi 81. Jadi saya tekanlah punca kuasa 2 81 adalah sama dengan 9. Maksudnya 9 kuasa 2 adalah sama dengan 81. Okey, macam yang kita buat di sini. Macam mana dapat 9 kuasa 2? Ni kamu boleh tekan kalkulator. Okey, sekarang saya nak ambil contoh daripada buku teks. Contoh sikit lagi. Okey, factorize each of the following expression. Saya potong dari sini example 8. Benda ni saya ambil daripada buku teks. Example 8 muka surat 29. Kamu boleh check kamu punya buku teks, double check lah. Nak semak ke apa ke nanti tengok jalan kerja ke. Okey. Baik. Okey, yang pertama kita nak cuba selesaikan. Ni soalan yang tricky juga ni. B kuasa 2 ditolakkan dengan 1. Okey, macam saya cakap tadi, syarat dia mesti kuasa 2, tengah-tengah mesti tolak, dan di sebelah kanan pun mesti kuasa 2. 1 ni boleh tak tukar jadi nombor kuasa 2? Boleh. Okey, apa yang kita boleh tukar jadi 1 kuasa 2 ni? Okey, 1 ni adalah nombor special sikit. 1 ni kita boleh letak je kuasa 2 dekat dia. Sebab nilai yang atas ni, 1 ni dengan 1 dekat bawah ni, nilai dia adalah sama. 1 kuasa 2 nilai dia sama dengan 1. Jadi untuk nombor 1, dia special. Kamu tak payah nak tukar ke apa ke. Letak je dulu kuasa 2. So di sebelah kiri dah kuasa 2, sebelah kanan pun dah kuasa 2. Maka kita boleh tuliskan dia dalam kurungan B tolak 1, B tambah 1. Ataupun B tambah 1, B tolak 1. Terpulanglah dekat kamu. Sama je dulu.
Okay, so selesai soalan A. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Okay, 9M kuasa 2 ditolakkan dengan 100. Ni dah lain sikit macam saya cakap tadi. Okay, jangan bimbang, jangan risau. Sama je konsep dia macam saya cakap tadi. Ada 3 side. Ni kiri, yang ni kanan. Tengah-tengah dia pastikan adalah simbol tolak. Okay, di sebelah kiri ni macam saya cakap tadi, semua mesti kuasa 2. Sebelah kanan pun semua mesti kuasa 2. Okey. Sebelum kita jadikan dia kuasa 2, kita check dulu. 9 dengan 1, check dulu persamaan ni. 9 dengan 100. Boleh tak kita gunakan kaedah HCF? Kaedah yang kita dah belajar minggu lepas. 9 dengan 100. Ada tak apa-apa nombor yang 9 dan 100 ni boleh bahagi? Tak ada kan? Okey, jadi kalau tak ada, maka kita tak boleh guna kaedah HCF. Okey, kita kena buat kaedah yang difference of square ni. Maka kita kena jadikan sebelah kiri ni semua kuasa 2. Sebelah kanan ni pun kita kena jadikan dalam ni kuasa 2 juga. Okey, maksud saya jadikan dia kuasa 2 adalah 9 ni pun kena jadikan dia kuasa 2. Okey, semua yang ada sebelah kiri kena kuasa 2. Semua yang berada di sebelah kanan kena kuasa 2. Jadi, apa yang kita perlu buat adalah tukarkan 9 ni kepada nombor kuasa 2. Okey, jadi apa nombor apa yang kuasa 2 jadi 9? Okey, jawapannya adalah 3 kuasa 2. Macam mana nak dapat benda ni? Kamu boleh tekan kalkulator kamu. Tekan punca kuasa 2 9. Tekan punca kuasa 2 9. Kamu akan dapat nombor 3. Maksudnya 3 ni, 3 darab 3 kita akan dapat 9. Ataupun 3 kuasa 2 kita akan dapat 9. Okey, jadi jadikan dia nombor kuasa 2 kat sini. Okey, kemudian M kuasa 2 kita tulis mula. Tolakkan dengan, okey, 100. Okey, 100. Tukarkan dia jadi nombor kuasa 2. Macam mana nak dapat nombor kuasa 2 ni? Tekanlah kalkulator. Okey, saya tunjuk kat sini. Punca kuasa 2, 100. Okey, jawapan dia adalah 10. Maksudnya 10 kuasa 2 adalah 100. Jadi kita tulis balik kat sini. 10 kuasa 2. Okey, jadi kita dah dapat. Sebelah kiri ni semua nombor dia semua dah kuasa 2. Nampak ni? Semua dah kuasa 2. Yang ni pun dah kuasa 2 juga dan tengah-tengah dia adalah simbol tolak. Semua kena kuasa 2 termasuk dia punya nombor sekali. Semua sekali dah kuasa 2. Okey, lepas dah semua dah kuasa 2, maka kita boleh masukkan dia dalam kurungan 3M tolak padam sikit. Okey. 3M tolak 10. 3M ditambahkan dengan 10. Maka siaplah soalan yang kedua kita. Ingat kuasa 2 ni dah tak ada dekat dalam kurungan. Jangan letak lagi dalam kurungan ni. Okey, kalau kita kembangkan balik kurungan ni, kita akan dapat semula jawapan yang macam di atas. Saya tak nak tunjuklah, kamu cuba sendiri nanti. Okey, kalau kamu kembangkan ni, kamu akan dapat balik seperti yang berada dalam soalan. Okey, soalan C. Okey, sambil ni 3Y kuasa 2 ditolakkan dengan 147. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum kita nak jadikan nombor-nombor yang berada di sini sebagai nombor kuasa 2, kita cek dulu sama ada kita boleh bahagi dia dengan cara HCF ataupun tidak. Okey, kita tengok kat sini. Nombor dia adalah nombor 3. Sini adalah 147. Okey, ada tak nombor yang paling kecil boleh dibahagikan dengan kedua nombor ni? Nombor 3 dan juga 147. Okey, disebabkan nombor 147 ni besar, kita cuba tengok tekan kalkulator. Boleh tak 147 ni bahagi 3? Kita tekan tengok 147 bahagi 3. Okey, dapat 49. Nampak kan dekat jawapan kalkulator sini dapat 49. Maksudnya 147 boleh dibahagikan dengan 3. Okey, dan nombor 3 ni confirm dah boleh bagi 3. 147 pun boleh bagi 3. Jadi kalau dia boleh dibahagikan dengan kaedah HCF, kita buat kaedah HCF dulu. Okey, jadi saya selesaikan guna kaedah HCF. 3Y kuasa 2 tolak 147. Okey, bahagikan dengan 3. Okey, 3Y kuasa 2 dibahagikan dengan 3 akan jadi Y kuasa 2 ditolakkan dengan 147 bahagi 3 akan jadi 49. Okey, jadi kita tengok kat sini ni dah selesai nombor 1, sini nombor dia 49 dah tak boleh bahagi dah. Huruf pun dah tak sama. Jadi apa yang kita buat adalah ni kita letakkan dia dalam kurungan dan yang dekat tepi ni kita letak dia kat luar kurungan. Jadi jawapan dia adalah 3 kurungan Y kuasa 2 tolak 49. Okey, jawapan ni masih belum habis. Okey, jawapan ni masih belum habis. Tak habis lagi. Okey, kita tengok. 3 Y kuasa 2 ditolakkan dengan 49. Saya ambil soalan ni balik. Yang ni tak habis lagi Kita tengok yang berada di dalam ni. Yang berada di dalam kurungan.
Okay, y kuasa 2 tolak 49. Sama tak bentuk dia macam yang ni? Sama tak bentuk dia macam ini? Sama kan? Kalau sama, maka yang ni kita boleh buat guna kaedah difference of squares tadi. Okay, yang ni kuasa 2. Yang ni pun kena jadikan dia kuasa 2. Tengah-tengah dia adalah tolak. Jadi 49. Boleh tak kita tukarkan dia jadi nombor kuasa 2? Okay, kita check dulu. Boleh tak? Okay, kita tekan kalkulator. Punca kuasa 2, 49. Okay, dapat 7. Maksudnya 7 kuasa 2 dapat 49. Jadi kita boleh tulis mula kita punya persamaan ni sebagai 3 y kuasa 2 ditolakkan dengan 7 kuasa 2. Okay, 3 ni biarlah dia kat luar. Kita tak kacau dah dia. Kita kacau yang dalam kurungan ni saja. Dalam kurungan saja. Yang 3 kat luar ni biarkan dia. Mana datang 3 ni? Ni tadi. Kita bahagikan dulu guna kaedah HCF dapat macam ni. Tetapi yang ni belum jawapan dia lagi sebab yang ni masih boleh disimplifikan dengan menggunakan kaedah difference of squares. Jadilah macam ni. Okay, 49 boleh tukar jadi 7 kuasa 2. Sini dah kuasa 2, sini pun dah kuasa 2. Tengah-tengahnya ada satu tolak. Maka 3 kita masih letak kat depan. Jangan kacau dia, biarkan kat dia. Yang dalam ni kita akan dapat satu tolak, satu tambah, iaitu y tolak 7. Satu lagi y ditambahkan dengan 7. Maka selesailah. Ini adalah jawapan yang terakhir kita. Highlight sikit warna ungu pula. Ni adalah jawapan yang terakhir. Okey, kalau ada masalah nanti nak tanya, tolong tanya dalam Google Meet ya. Saya akan tunggu dekat situ. Okey, so kita dah jawab soalan A, B dan juga C. Sekarang kita nak tengok soalan D. Okey. Ni adalah recording. Kamu boleh ulang balik tengok cara selesaikan A, B dan juga C. Okey, sekarang saya nak padam. Kita nak cuba jawab soalan D pula. Okey. Okey, soalan D. 5K kuasa 2 tolakkan dengan 80. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum kita bahagikan dia, jadikan dia nombor kuasa 2, kita cuba bahagikan dia dulu dengan HCF. Kita tengok. Kita cuba tengok kaedah HCF. Boleh tak kita bahagi kedua-dua nombor yang berada di depan ni? 5, terpadam lah pula. Okey, 5 dengan 80. 5 dengan 80. Boleh tak kita bahagi dua-dua ni dengan nombor yang paling kecil? Ataupun ada tak nombor yang boleh dibahagikan dengan kedua-duanya? Ada. 5 ni boleh bagi dengan 5. 80 pun boleh dibahagikan dengan 5. Ada nombor yang sama boleh dibahagikan dengan kedua-duanya. Jadi kita buat kaedah HCF dulu. Okey, jadi kita buat kotak 5K kuasa 2 tolakkan dengan 80. Bahagikan dengan 5. Ni adalah nombor yang paling kecil. Boleh dibahagikan dengan 5 dan juga 80. 5K kuasa 2 dibahagikan dengan 5 akan jadi K kuasa 2. 80 bahagi 5 jadi berapa? Pening nak congak, tekanlah kalkulator. Okey, 80 bahagikan dengan 5, jawapan dia adalah 16. Okey, kembali kita tulis kat sini. 80 bagi 5 dapat 16. So, settle dah kaedah HCF. Okey, yang ni dapat K kuasa 2 tolak 16. Maka kita ambil 5 yang di tepi ni letak di hadapan. Yang saya highlightkan guna highlighter biru tadi, kita letak dia dalam kurungan K kuasa 2 tolak 16. Okey, dah siap ke? Belum siap lagi. Ni sama macam soalan C tadi. Okey, yang di dalam ni kita masih boleh permudahkan dia. Jadi kita cuba permudahkan. 5 kurungan K kuasa 2 tolak 16. 5 tu kita letak je kat depan. Jangan kacau dia dah. Kita nak tengok yang berada di dalam ni saja. Sini K kuasa 2, sini 16. 16 ni kita nak tukarkan dia kepada nombor kuasa 2. Okey, apa nombor kuasa 2 jadi 16? Yes, jawapan dia adalah 4. Ataupun kamu tekan kalkulator dulu, punca kuasa 2 16 dapat 4 kan? Maksudnya 4 kuasa 2 adalah 16. Jadi kita tulis mula di bawah 5 kurungan K kuasa 2 ditolakkan dengan 4 kuasa 2. Okey, sekarang ni dah kuasa 2, ni dah kuasa 2, tengah-tengahnya adalah tolak. Maka kita boleh tulis jawapan akhir sebagai 5 kurungan K tolak 4 K tambah 4. Ataupun kamu nak buat jawapan dia 5 K tambah 4 K tolak 4 pun boleh, tak ada masalah. Okey, kedua-duanya adalah betul. Cuma dalam exam pilih salah satu, jangan jawab dua-dua jawapan. Okey, sebab kalau dalam exam yang ni kamu jawab betul, yang ni kamu jawab salah. Tersalah kononnya kat sini tulis tambah, kedua-duanya kamu tulis tambah. Okey, kalau kamu bagi dua jawapan, satu betul, satu salah, maka jawapan yang salah ni akan dikira sebagai kamu punya jawapan yang terakhir. Okey, boleh faham Okey, baik. Okey, sekarang kita nak tengok cara untuk kita mempermudahkan pecahan algebra. Okey, kita nak guna
nak pemudahkan pecahan algebra. Okey, saya nak ambil soalan dalam buku teks. Pemudahkan soalan pecahan algebra. Okey, saya ambil example 19. Okey, example 19 muka surat 36. Nanti kamu boleh tengoklah cara untuk mempermudahkan pecahan algebra. Saya tunjukkan 4 soalan ni. Okey, ni dah boleh buang. Okey, masukkan soalan baru. Okey, mempermudahkan pecahan algebra. Simplify saya tak so soft pun. Simplify. Okey, A merah lah pula. Tak nak merah. Okey, soalan yang pertama A. A kuasa 2 ditolakkan dengan 1 diperkan dengan 2AB didarabkan dengan B kuasa 2 dibahagikan dengan 1 tambah A. Okey, cara untuk kita mempermudahkan pecahan algebra ni adalah dengan cara kita kena kenal pasti term-term yang ada di dalam pecahan. Dekat sini ada 4. Bukan term lah, ada 4 bahagian. Okey, saya highlightkan. Ni adalah bahagian yang pertama. Ni adalah bahagian yang kedua. Ni adalah bahagian yang ketiga. Pen apa lagi? Okey, ni adalah bahagian yang keempat. Okey, ada 4 bahagian dekat sini. Okey, setiap kali kamu tengok pecahan algebra ni, kalau kamu nak simplifykan dia, kamu kena factorizekan. Kamu kena faktorkan ke semua ke-4 bahagian. Okey, kena factorize ke-4 bahagian. Kita tengok yang bahagian yang pertama. Okey, bahagian yang pertama iaitu A kuasa 2 tolak 1. Boleh factorize tak ni? Boleh tak kita faktorkan? Baru je kita belajar tadi. Ni boleh kita factorizekan. A kuasa 2 tolak 1. Okey. A kuasa 2, sini dah kuasa 2, sini belum kuasa 2, yang ni adalah tolak. Jadi yang ni 1 ni kita boleh tukarkan dia jadi nombor kuasa 2. 1 ni macam saya kata tadi special. Kita boleh tukar dia menjadi nombor kuasa 2. Letak je kuasa 2 kat dia. A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okey, dia jadi macam ni. Maka kita boleh tulis dia dalam kurungan tak ada kuasa 2 dah. A tolak 1, A tambah 1. Okey, ni adalah cara untuk kita faktorkan dia. A kuasa 2 tolak 1 jadi jawapan macam ni. Okey, jadi A kuasa 2 tolak 1 saya tulis mula sebagai A tolak 1, A tambah 1. Okey, selesai yang bahagian yang highlighter warna kuning. Sekarang kita tengok yang bawah dia, 2AB. Boleh faktor tak 2AB ni? Okey, bila dia ada satu term je, ni satu term maksudnya tak ada tambah, tak ada tolak. 2AB je, tak ada tambah apa-apa, tak ada tolak apa-apa. Maksudnya ni adalah satu term saja. Bila dia satu term, maksudnya dia tak boleh nak factorize. Jadi kita tulis je balik 2AB. Tak boleh nak faktorkan dia. Okey, tak ada apa kita cakap tu? Tak ada gang untuk kita factorize dia. Okey, nak buat HCF tak boleh, nak buat yang difference of square pun tak boleh. Okey, kemudian kita darabkan dengan B kuasa 2. Pun sama juga, satu term saja, tak ada tambah, tak ada tolak apa-apa kat sini. Jadi kita tak boleh nak factorize dia, kita tulis balik B kuasa 2 dibahagikan dengan 1 tambah A. Okey, 1 tambah A. Okey, ni 1 juga tak boleh bahagi. Sini tak ada huruf, ni ada huruf. So yang ni nak buat HCF pun tak boleh juga. So kita tulis mula dia sebagai 1 tambah A. Tak boleh nak factorize. Okey, lepas kita dah siap factorize, ni dah check factorize tadi, kita dah factorize jadikan A tolak 1, A tambah 1, 2AB, tulis 2AB semula, B kuasa 2, tulis B kuasa 2 semula, tak boleh factorize, 1 tambah A, jadi 1 tambah A juga. Okey, sebab tak boleh nak factorize. Lepas dah siap factorize, maka kita tengok silang. Okey, 2AB kita bandingkan dengan B kuasa 2, kita tengok silang. A tolak 1, A tambah 1 yang dekat atas sebelah kiri ni, kita bandingkan dengan yang di bawah sebelah kanan. Okey, saya buat anak panah silang macam ni, nampak tak? Okey, yang bersilang ni, kalau ada yang sama, kita boleh potong. Okey, yang atas di sebelah kiri, tengok ni. Ada A tambah 1. Okey, sini adalah A tambah 1. Sini adalah 1 tambah A. A tambah 1 dan juga 1 tambah A adalah benda yang sama. Cuma susunan dia sahaja berbeza. Ni A tambah 1, ni 1 tambah A. Okey, benda yang sama, maka kita boleh potongkan dia. Sekejap, pakai pen merah nampak sikit. Okey, benda yang sama, kita boleh potongkan dia. Okey, kita tengok pula yang bersilang. 2AB dengan B kuasa 2. Ni bersilang Jangan tengok atas bawah, tengok bersilang dulu. Nak tengok atas bawah pun boleh juga later, tapi kita tengok silang dulu. 2AB dengan B kuasa 2. Okey, apa yang kita perasan kat sini? Kedua-duanya ada B, betul? Jadi kita potong B tu. Kat sini ada B, alamak.
Kat sini ada B 1, potong B tersebut. Kat sini B ni ada 2, potong 2 jadi 1. Maka siap dah kita potong. Okay, ni dengan ni tadi kita dah potong. A tambah 1 dengan 1 tambah A ni sama, kita dah potong. Yang ni pula kita potong dia punya B. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal tu kita darabkan je. Atas dengan atas, yang bawah darabkan dengan yang bawah. Okey, yang atas tadi ada A tolak 1 dengan B. Maka bila kita gabungkan dia, apa yang dia akan jadi adalah B kurangan A tolak 1. Ni apa yang tinggal dekat atas. Okey, apa yang tinggal dekat bawah? Sini tinggal 2A, sini tadi kita dah potong tinggal 1 je. Bila kita dah potong bukan jadi kosong Ni dah potong tadi dia jadi 1. Okey, jadi sini ada 2A. Kat sini ada 1, 2A darab 1, maka dekat bawah hanyalah tinggal 2A. Maka selesailah kita punya permudahkan algebraic fraction ni. Ni adalah cara untuk kita permudahkan pecahan algebra. Okey, soalan A. Okey, sekarang saya nak tunjuk soalan yang B pula. Okey, soalan B. B H tambah K kuasa 2 dibahagikan dengan 2K tolak H didarabkan dengan 6K tolak 3H dibahagikan dengan H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Okey, saya ulang lagi sekali. Macam saya cakap tadi, kat sini ada 4 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga dan juga bahagian yang keempat. Kita kena faktorkan keempat-empat bahagian ni. Kalau dia boleh faktor. Kalau boleh faktor lah. Kalau tak boleh faktor, biarkan dia. Okey, untuk bahagian yang pertama, yang warna kuning. H tambah K kuasa 2. Okey, yang ni tak boleh nak faktor. Tapi, dia ada kuasa 2 kat sini. Maka, saya buka dia menjadi 2 kurungan. H tambah K kuasa 2. Bermaksud, H tambah K didarabkan dengan H tambah K. Kurungan ni ada 2 kali. Okey, kurungan ni ada 2 kali macam ni. So, saya tulis balik. Saya tulis balik je. H tambah K. H tambah K. Okey, itu saja. Selesai. Sekarang kita tengok yang di bawah. 2K tolak H. Ni nombor 2, ni nombor 1. Okey, nombor dia tak boleh nak bahagi. Sini huruf dia K, sini huruf dia H. Tak sama. Jadi 2K tolak H tak boleh nak difaktorkan. Guna kaedah HCF pun tak boleh. Difference of squares pun tak boleh juga. So, bila tak boleh nak faktor, kita tulis je balik. Jangan buat apa-apa. Okey, kemudian kita tengok yang bahagian seterusnya. 6K tolakkan dengan 3H. Okey, yang ni kita boleh buat kaedah HCF sebenarnya. 6K tolak 3H. Okey, kita tengok nombor dia. 6 dengan 3. Kedua-duanya boleh bahagikan dengan 3. So, 6K bagi 3 jadi 2K. 3H dibahagikan dengan 3, jadilah H. Maka, jawapan akhir kita akan dapat 3, 2K tolak H. Ni letak ke depan. Okey, yang ni letak dalam kurungan. Okey, jadi 6K tolak 3H, dia akan jadi 3, 2K tolak H. Dibahagikan dengan, okey, yang ni, H kuasa 2, K kuasa 2. Tengah-tengahnya adalah tolak. Ni kuasa 2, ni kuasa 2, tengah-tengahnya tolak. Lagi sekali sulang. Ni dah kuasa 2, ni pun kuasa 2. Tengah-tengahnya adalah tolak. Maka dia akan jadi, H tolak 2, H tolak 2. Mana datang 2? Dah malam-malam ni pening sikit. Okay, H tolak K dan H tambah K. Selesai. Tak siap lagi soalan. Okay, apa yang saya cakap selesai tu bermaksud semua ni saya dah tukarkan dia menjadi macam ni. Ni kuasa 2 jadi kurang macam ni. 2K tolak H tak boleh buat apa-apa. Kita tulis balik 2K tolak H. 6K tolak 3H saya faktorkan jadi macam ni. Okay, kalau boleh faktor kita faktorkan dia. Yang ni pun faktor jadi macam ni. Okay, lepas dah siap faktor, dah siap buka kurungan apa benda semua ni, kita tengok silang. Ni dengan yang ni. Saya buat guna color lain lah pen. Okay, yang ni tengok dengan yang ni. Yang ni tengok dengan yang ni. Okay, ada tak yang sama? Ada. 2K tolak H sama dengan 2K tolak H. Kita boleh potong kesemuanya sekali. Okay, yang sebelah atas kiri dengan bawah sebelah kanan ni, apa yang sama? Yes, H tambah K adalah sama. Kita potong H tambah K. Sini pun potong H tambah K juga. Selesai dah potong. Okay, kita dah potong habis dah semua. Jadi sekarang apa yang kita buat? Lepas dah siap potong, kita ambil apa yang tinggal dekat atas sebelah sini, darab dengan apa yang tinggal dekat atas sebelah sini. Dan apa yang tinggal dekat bawah sebelah sini, didarabkan dengan apa yang tinggal sebelah bawah di sebelah sini. Jadi, yang atas tinggal H tambah K.
Okay, H tambah K didarabkan dengan 3. 3 je tinggal kat sini. Jadi kita letak 3 kat depan. Nombor single ni kita letak kat depan. Yang dalam kurungan kita letak kat belakang. H tambah K. Selesai yang bahagian atas. Okay, bahagian bawah. Okay, bahagian bawah. 2K tolak H tadi kita dah potong. Tinggal 1. Kat ni ada 1. Didarabkan dengan H tolak K. 1 tak payah letak kat depan. Okay, 1 tak ada nilai. Bukan tak ada nilai. Biasanya kita tak tulis. Jadi, kat bawah hanyalah tinggal H tolak K sahaja. Okay, tak payah letak 1 kat depan buat kurungan apa. Tak payah. Okay. Jadi, inilah jawapan dia yang terakhir setelah disimplifikan. Okay. Jadi, tolong tengok video ni berulang-ulang kali. Tengoklah banyak-banyak kali supaya kamu boleh faham cara nak buat simplification of algebraic fraction. Okay, saya tunjukkan soalan C pula. Habis kering tekak lah. Okay, soalan C. Okay, soalan C. 5A dibahagikan dengan A tambah 2B. Dibahagikan dengan 2AB dibahagikan dengan 3A tambah 6B. Oh, banyak bahagi saya sebut, saya tak tahu. Okay, benda pertama yang kamu kena buat kalau dekat sini bahagi adalah kamu kena tukar dia menjadi darab. Benda ni kamu dah belajar kat sekolah rendah dah. Okay, bahagi tukar je darab, maka dia akan jadi 5A dibahagikan dengan A tambah 2B didarabkan dengan, bila kita tukar je darab, ni akan jadi terbalik. Yang atas, yang bawah turun, yang bawah naik atas, yang atas turun ke bawah. Jadi kita akan dapat 3A tambah 6B kat sini dan kita akan dapat 2AB berada di bawah. Okey, macam kita dah tunjuk kat AB, soalan A dan B tadi, kita ada berapa section dekat sini? Ada 4 section. 1, 2, 3 dan juga keempat. Yang mana boleh faktor, kita faktor. Yang mana tak boleh faktor, kita tak payah faktor. Okey, saya buat kat sebelah sini 5A tak boleh faktor, tulis balik. Okey, sebabkan dia single, dia tak ada term gang dia, tak ada tambah ke tolak sebelah, so dia tak ada gang. Dia adalah single, so dia tak boleh faktor. Okey, A tambah 2B, kita tengok nombor dia. Sini nombor 1, sini nombor 2, nombor tak sama, tak boleh bagi. Tak ada nombor yang boleh bagi, ni 1 dan 2. Sini A, sini B, huruf pun tak sama, maka tak boleh faktor. Kita tulis semula A tambah 2B. Okey, darabkan dengan 3A tambah 6B. Okey, tengok nombor dia 3 dengan 6. Okey, ni kita boleh bahagi ni. Buat cara HCF. Saya buat jalan kerja kat sini. 3A tambah 6B. Okey, ni tak payah buat jalan kerja ni pun tak apa kalau kamu boleh faktor terus. 3 dan 6 kita boleh bagi dengan 3. 3A bahagi 3 jadi A. 6B bahagi 3 jadi 2B. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 3 kurungan A tambah 2B. Tuliskan kat sini. 3A tambah 2B dibahagikan dengan, okey, 2AB pun sama, dia adalah single, dia tak boleh nak bagi. So, kita tulis semula 2AB. Okey, lepas kita dah siap faktor, kita check silang. Ni dengan ni, yang ni dengan ni. Kalau ada yang sama, kita potong. Okey, A tambah 2B, A tambah 2B. Sini ada A tambah 2B, sini pun ada A tambah 2B. Kita potong. Okey, dekat sini ada 5A, dekat sini ada 2AB. Okey, ada A, ada A. So, kita potong A tersebut. Sini potong A, yang ni pun potong A juga. Bila dah siap potong, maka kita darabkan apa yang tinggal dekat sebelah atas. Okey, darabkan dengan yang atas. Apa yang tinggal dekat bawah, darabkan dengan yang bawah. Yang atas ada 5, darabkan dengan 3. 5, darabkan dengan 3. Jadi, 15. Yang bawah, A tambah 2B ni tadi kita dah potong jadi 1. 1 darabkan dengan 2B, dia akan jadi 2B kat sini. Okey, kita check. 15 dengan 2 boleh potong tak? Tak boleh potong. Okey, jadi ni adalah jawapan dia yang terakhir. Itu 15 dibahagikan dengan 2B. Okey, itu sahaja. Okey, soalan yang terakhir D. Nak berak ni. Okey, soalan D. A plus 2 tolak B dibahagikan dengan 10A tolak 5B dibahagikan dengan A tolak B plus 2 dibahagikan dengan 8A tolak 4B. Okey, saya cepat sikit yang ni. Okey, A tolak, kita nak faktorkan dulu. Macam saya cakap tadi ada 4 bahagian. Kita, kalau bahagi, ingat first step bahagi, kita tukar dia jadi darab dulu. Okey, first thing tukar dulu.
A kos 2 tolak B dibahagikan dengan 10A tolak 5B didarabkan dengan, yang ni kita terbalikkan, okey. 8A tolak 4B kat atas dan A tolak B kos 2 dekat bawah. Okey, kemudian kita faktorkan yang mana boleh faktor. Yang ni boleh faktor tak? Ni kos 2, yang ni tak kos 2. B tak boleh tukar jadi nombor kos 2 So yang ni tak boleh nak faktor ni. Ni bukan difference of square sebab yang ni tak boleh nak tukar jadi nombor kos 2. So tak boleh nak faktor, kita tulis dia balik. A kos 2 tolak B. Okey, yang kedua bawah dia. Highlight luar bagi nampak kan. Kan tak nampak kan. Okey, apa lagi highlight? Okey, highlight semua. Okey, kuning dah faktor. Tak boleh faktor, kita tulis semula. Yang bawah tu warna pink tu 10A tolak 5B. Okey, sebab kat tepi ni. 10A tolak 5B. Yang ni boleh faktor. Kita buat kaedah HCF. Kita tengok nombor dia. 10 dengan 5. Kedua-duanya boleh bagi dengan 5. Bagilah dengan 5. 10A bagi 5 jadi 2A tolak 5B bagi 5 jadi 1. 1B. Okey, 1B. B tak tulis kat depan. 1 tak tulis kat depan 5B dibahagikan dengan 5 jadi B. Okey, jadi apa yang kat bawah ni kita letak dalam kurungan. 5 yang kat sini kita letak dia kat depan. 5 2A tolak B. Tuliskan di bawah. 5 2A tolak B didarabkan dengan 8A tolak 4B. Boleh faktor tak? Boleh, kita buat kat tepi. Yang ni sepadan dulu. Okey, 8A tolak 4B. Boleh faktor guna kaedah HCF. 8 dengan 4, nombor yang paling kecil boleh bahagi adalah nombor 2. 8A bagi 2 jadi 4A. 4B bagi 2 jadi 2B. 4A dan juga 2B boleh dibahagikan lagi dengan 2. So, kita bahagi. 4A bagi 2 jadi 2A. 2B bagi 2 jadi B. So, dah tak boleh bagi. Kita stop sampai sini. Okay. Yang kat bawah ni kita letak dalam kurungan. Yang dekat tepi ni kita darabkan dia. 2 darab 2 jadi 4. 2A tolak B. Kita letakkan dia dalam kurungan. Okay. Saya tulis mula. 4. 2A tolak B. Dibahagikan dengan. Okay, yang ni. Yang coklat ni. A tolak B kuasa 2. A tolak B kuasa 2. Okay. A tolak B kuasa 2. A tolak B kuasa 2 bermaksud A tolak B. A tolak B. Okay, dua benda yang berbeza. A tolak B kuasa 2 adalah benda ni. Ni adalah A tolak B kuasa 2. Tolong tengok benda ni betul-betul. Okay. Kalau dia adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2, maka yang ni adalah A tolak B, A tambah B. Okey, tolong tengok bentuk dia betul-betul. Okey, yang ni kuasa dia dekat luar. Ni kuasa dia dekat A dan juga B. Dia akan jadi satu tolak, satu tambah. Kalau yang ni kuasa 2 dia dekat luar ni, maksudnya kurungan ni ada 2 kali. Kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, okey, dia satu tolak, satu tambah. Tolong bezakan dua benda ni. Ni adalah sangat penting. Ni adalah common mistake yang ramai sangat buat ni. Okey. Dah. Okey, jadi A tolak B kuasa 2 adalah bersamaan dengan A tolak B, A tolak B. Okey, kemudian kita cek silang. Ni silang dengan ini, ni silang dengan ini. Okey, ada yang sama tak? Ada. 2A tolak B dengan 2A tolak B. Okey. Saya rasa soalan ni macam salah lah. Apa yang salah? Okey, soalan ni dalam buku teks dia tak ada kuasa 2 kat sini Saya rasa soalan ni salah sebab dia tak letak kuasa 2. Saya rasa yang ni ada kuasa 2 sebenarnya kat sini. Okey, sebab kalau tak ada kuasa 2 kita tak selesaikan. Saya tambahlah kuasa 2 kat sini Okey, yang ni kalau ada kuasa 2 maka kita boleh tukarkan dia menjadi A tolak B, A tambah B. Macam kita belajar tadi, ni kuasa 2, ni kuasa 2, ni tolak, kita boleh tukar dia jadi macam ni. Okey, saya rasa dia ada kuasa 2 sebenarnya. Okey, saya buat lagi sekali. Kat bawah ada 5, 2A tolak B, sini adalah 4, 2A tolak B dibahagikan dengan A tolak B, A tolak B. Okey, saya buat balik. Okey, yang ni kita hapuskan dulu. Yang ni tak payah tengok lagi Saya buat yang ni. Okey. Yang ni jadi macam ni. Okey, jadi kita tengok silang sekarang ni. Yang ni dengan ni, yang ni dengan ni. Okey, ada yang sama tak? Ada. Ni dengan ni sama. Yang ni A tolak, yang ni A tolak B, yang ni pun A tolak B, sama, kita potong. Jadi atas dengan atas, apa yang tinggal kita darabkan dia. Apa yang tinggal dekat bawah kita darabkan dia. Jadi apa yang tinggal dekat atas adalah
A tambah B dan juga 4. Jadi kita akan dapat 4A tambah B. Dan apa yang tinggal dekat bawah adalah 5 dan juga A tolak B. Kita tulis balik. 5A tolak B. Okey. 4 dengan 5 dah tak boleh nak bahagi. Kita biarkan. A tambah B dan A tolak B benda yang tak sama. So kita tak boleh potong. Maka ni adalah jawapan yang terakhir. Maka selesailah kita punya soalan di. Okey, itu saja. Tolong buat latihan. Ada apa pun masalah, tolong buka Google Meet dan tanya soalan dekat sana. Saya akan jawab soalan dekat sana. Baik, itu saja. Terima kasih.